Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, selamat hari Ahad, happy weekend. Okey, Soleha live awal sebab lepas live ni Soleha akan sambung seminar sesi petang. So, kita mulakan live sharing ilmu. Hari ni hari yang ke-315, awal 15 minit. InsyaAllah perkongsian hari ni adalah berkaitan dengan Sri Kandi Islam. Rasa seronok kan? Kita dengar kisah-kisah sejarah Sri Kandi Islam yang sangat disegani. InsyaAllah kita tiru perjuangan dakwah mereka yang sangat luar biasa, insyaAllah. Okey, tapi sebelum tu, jom kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Waalaikumsalam. Siapa yang beri salam ni? Hai Lia Liana, hai Kak Mas Lawati, hai Kak Maimunah. Thank you. Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Hari yang ke-315 Soleha nak share tajuk yang sangat-sangat terkesan di hati, perjuangan dakwah Sri Kandi Islam yang telah banyak berkorban demi agama. Walaupun terpaksa berkorban nyawa, insya-Allah apa yang kita nak ambil adalah hikmah dan daripada pengalaman hidup mereka, insya-Allah. Okey. Soalan nak share dengan anda ada 10 Sri Kandi Islam yang sangat disegani oleh kita semua, insya-Allah. Yang pertama adalah Sri Kandi Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah merupakan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkahwin dengan Nabi ketika berusia 40 tahun, dan Siti Khadijah ni merupakan seorang pedagang wanita yang berniaga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat wanita yang sangat luar biasa, di mana dalam sistem Sri Kandi Islam, Siti Khadijah ni merupakan isteri yang paling banyak berkorban. Segala harta kekayaan dia, segala harta wang ringgit dan segala pengorbanan beliau adalah untuk Islam semata-mata. Harta-hartanya semua dikorbankan dan disedekahkan khas untuk orang-orang Islam yang pergi berperang, and then tiada apa lagi yang tinggal sehingga waktu Sayyidatina Khadijah menyusukan putrinya Siti Fatimah, hanya darah yang keluar, bukan air susu yang keluar tetapi darah yang keluar. Betapa susahnya waktu tu, di mana tak ada apa lagi harta yang beliau tinggal, tetapi kerana untuk meneruskan perjuangan Rasulullah dan juga untuk membantu pihak-pihak hadapan frontliner. Pada masa dahulu pun ada barisan yang memperjuangkan agama Islam, barisan hadapan yang selalu pergi berperang. Di situlah Siti Khadijah menyedekahkan dan mengorbankan segala harta dia khas untuk peperangan dan para sahabat dan juga saf hadapan untuk pergi berperang. So di situlah, sebab itu Siti Khadijah merupakan susur galur yang tertinggi dalam sistem pemerintahan Islam. Siti Khadijah merupakan isteri yang paling banyak berkorban, yang paling Rasulullah sayang, insya-Allah. Okey, yang kedua, Sri Kandi Islam yang kedua yang patut kita segani, yang patut kita ambil pengajaran kisah hidup mereka adalah Sri Kandi Aisyah. Aisyah puteri Rasulullah merupakan isteri yang
paling muda. Waktu umur 9 tahun telah bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan seorang anak dara lagi. Waktu bernikah dengan Rasulullah, Siti Aisyah ni lah yang paling muda dan perawan, dan merupakan isteri yang paling manja, merupakan isteri yang paling banyak bersedekah. Dan Siti Aisyah ni adalah antara insan-insan hebat yang mana kuat menghafal hadis dan selalu membantu dakwah Rasulullah dan selalu menjadi penyejuk hati dan teman serta sahabat Rasulullah yang paling akrab. Sebab ialah Aisyah ni waktu dia berkahwin dengan Rasulullah, dia masih kekanak-kanakan, masih bersifat manja, masih bersifat sangat penyayang. So di situlah rasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Siti Aisyah sangat tidak berbelah bahagi, sangat sayang kepada Siti Aisyah. So ini adalah antara pengorbanan Sri Kandi Siti Aisyah yang mana telah banyak berkorban untuk agama, kuat bersedekah dan merupakan wanita yang sangat cerdas, sangat lincah. Itulah dia Sri Kandi Siti Aisyah. Okey, yang ketiga adalah Sri Kandi Fatimah. Sri Kandi Fatimah adalah dalam sistem FTR pun kami gunakan nama Sri Kandi Islam. Sebab apa? Sebabnya majoriti kami ejen-ejen dan juga stokis merupakan seorang wanita, merupakan seorang muslimah, dan kami nak tiru perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sri Kandi Islam yang sangat hebat luar biasa ni. Yang ketiga adalah Sri Kandi Siti Fatimah. Sri Kandi Siti Fatimah merupakan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda pernah dengar tak zikir tasbih Fatimah? Di mana kalau kita rasa terlampau penat, terlampau lelah, lalu Rasulullah memberi tips kepada kita dan memberi tips kepada puterinya, iaitu kalau kita terlampau penat tak perlu cari mat, tetapi just amalkan zikir Fatimah, iaitu 33 kali subhanallah, 33 kali Allahu Akbar dan 34 kali Alhamdulillah. So ini adalah zikir Fatimah. Zikir Fatimah tips untuk kita kekal cergas, cemerlang dan tak rasa letih sampailah malam. So Sri Kandi Fatimah adalah wanita yang sangat hebat, di mana asbab hidayah kepada pemelukan agama Islam Umar Al-Khattab. So di sini kita nak tiru bagaimana macam kita letakkan dalam situasi kita nak berdakwah, macam mana kita nak ajak orang untuk turn back to Allah. Di situlah semangat perjuangan Sri Kandi Siti Fatimah yang sangat luar biasa, merupakan puteri Rasulullah yang membantu ayahnya untuk sama-sama memperjuangkan agama Islam, insya-Allah. Dan yang keempat adalah Sri Kandi Sumayyah. Sri Kandi Sumayyah ni adalah perempuan pertama yang syahid. Kerana untuk menegakkan Islam, orang yang membunuh dia melapah hati dia, tanya, anda nak pilih kematian ke nak pilih untuk keluar agama Islam? Lalu Sumayyah memilih untuk terus menjaga Islam. Walaupun terpaksa mati pun, matinya biarlah mati di dalam Islam. Dan Alhamdulillah, Sumayyah merupakan wanita yang mati syahid. Wanita pertama yang mati syahid dan dijamin oleh Allah untuk masuk ke syurga. Subhanallah. So inilah, sama ada kita, kekuatan kita dalam berdakwah, sama ada kita memilih untuk meneruskan dakwah ataupun kita memilih untuk give up. So setiap kali kita rasa penat, rasa give up, rasa nak putus asa, cuba renung dan ingat kembali sebagaimana sejarah Sri Kandi Islam yang sangat luar biasa demi menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak pernah putus asa, malah sanggup berkorban nyawa, sanggup mati syahid, sanggup berkorban harta dan apa saja demi agama Islam. Inilah yang kita nak sangat-sangat, yang kita nak kejar dan yang kita nak terapkan dalam hati kita, bahawa tujuan aku hidup adalah untuk menjaga agama Allah. Okey, tu yang keempat. Sri Kandi yang kelima adalah Sri Kandi Hafsyah. Hafsyah merupakan Hafizatul Mashaf, di mana Mashaf ni adalah Al-Quran.
di mana orang yang sangat memelihara Al-Quran. Dia tak pernah tinggal Al-Quran. Wanita yang sangat kuat semangat, wanita solehah, wanita yang hafizah, yang memelihara agama. Dia tak pernah langsung dia tinggalkan Al-Quran. Sangat menjaga Al-Quran. So, ini adalah Sri Kandi Hafsyah yang sangat luar biasa. Sebab tu, Solehah pun nekat satu hari Solehah nak baca satu hari satu juzuk, nak tiru semangat perjuangan Sri Kandi Hafsyah yang sangat luar biasa ni. Walau penat macam mana pun, walau apa sahaja yang melanda, kita pergi bercuti ke, kita ada program ke, Al-Quran kita tak tinggal walau satu hari. Kalau tak mampu baca satu hari satu juzuk, bacalah satu hari satu muka pun is okay, asalkan kita istiqamah. Jangan kita tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harian, kerana Sri Kandi Hafsyah tak pernah tinggalkan Al-Quran. Sebab tu dia digelar Hafizatul Mashhaf, iaitu orang yang sangat memelihara dan menjaga Al-Qurannya, bacaan Al-Qurannya. Subhanallah. Okey, yang keenam adalah Sri Kandi Hajar. Sri Kandi Hajar. Siapa di sini ejen Sri Kandi Hajar? Sri Kandi Hajar dikenali sebagai wanita yang dilindungi Allah. Kerana apa? Wanita yang dilindungi Allah saat putranya iaitu Nabi Ismail telah mendapat mimpi di mana nak korbankan, nak sembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kena korbankan anaknya Nabi Ismail untuk sembelihan. Lalu adakah Siti Hajar iaitu ibu kepada Nabi Ismail, adakah dia tegar ataupun sanggup untuk dia melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkat daripada peristiwa ini? Sebab itulah berlakunya hari raya korban, di mana kita berkorban haiwan ternakan semata-mata untuk mengenang kisah pengorbanan sebagaimana Nabi Ismail yang nak dikorbankan oleh ayahnya semata-mata nak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So, adakah anda sanggup berkorban? Sanggup berkorban demi agama, sanggup berkorban demi masyarakat, nak majukan masyarakat kita, nak membimbing mereka untuk selalu turn back to Allah. So, jadilah sehebat Sri Kandi Hajar yang sanggup berkorban nyawa anak. Cuba anda bayangkan, anak yang ada di depan mata anda sekarang, kalau Allah suruh kita korbankan sembelih anak kita, adakah kita tegar untuk memberikan anak kita? Begitulah hebatnya seorang ibu, dan juga begitulah hebatnya seorang Sri Kandi yang sanggup menunaikan perintah Allah semata-mata untuk menunjukkan kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah. Yelah, cuba bayang. Okey? Sebab ada call masuk tiba-tiba ni. Okey, yang ketujuh adalah Sri Kandi Asyah. Sri Kandi Asyah merupakan isteri Fir'aun, di mana seorang Fir'aun merupakan seorang yang zalim, pemerintah yang zalim, tetapi berkahwin dengan isteri solehah, iaitu isteri yang dinamakan Sri Kandi Asyah. Sepanjang hidup, ketika dipaksa untuk mengahwini dengan Fir'aun, Sri Kandi Asyah sangat hebat, luar biasa. Dia hanya di saat terakhirnya pun dia memilih untuk memilih Islam. Lalu dia dibunuh dengan sangat kejam, dan itulah pengakhiran hidupnya. Walaupun terpaksa berkahwin secara paksa dengan Fir'aun yang sangat zalim, tetapi beliau memilih untuk setia bersama Islam. Di situlah kita nak contohi Sri Kandi hebat Asyah. Sri Kandi hebat Asyah yang sangat kuat semangat, sangat komited, sabar dengan kerenah suaminya yang zalim, tetapi masih menjaga dan cuba untuk menjadi isteri solehah. So, kita nak jadi Sri Kandi Asyah, tirulah kesetiaan, kekuatan semangat luar biasa dia, sebagaimana dia memilih untuk sepanjang hayatnya, pengakhiran hayatnya masih beragama Islam. Walaupun dibunuh dengan kejam, tetapi di akhir kalimah bibirnya hanyalah memilih Islam. So, adakah kita sekuat Asyah? Dan yang ke-8 adalah Halimatun Sa'diyah. Sri Kandi yang seterusnya adalah Halimatun Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah merupakan ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat komited, yang sangat banyak membantu dalam kehidupan Rasulullah, dan juga ibu kandungnya ketika Siti Aminah, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Lalu
Ibu Susuan Halimatun Sa'diyah mengganti tempat Siti Aminah yang telah meninggal dunia untuk sambung menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Halimatun Sa'diyah merupakan Sri Kandi yang sangat dibanggakan oleh Islam dan sangat banyak pengorbanan dia sebagaimana orang yang sangat berjasa sebagai ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, adakah anda kalau ada masalah penyusuan, kita cari ibu susu, yang penting ada keizinan seorang suami. Dan di dalam sejarah Islam pun memang ada sejarah sebagaimana Rasulullah sendiri ada ibu susu dia, dan insya-Allah sebab tu Islam sangat mementingkan konsep penyusuan, di mana seorang ibu yang sangat hebat luar biasa, dia akan menyusukan anaknya cukup 2 tahun. 2 tahun cukup untuk penyusuan. Itulah hak seorang baby, itulah hak seorang anak, di mana kita nak pastikan akal dia cerdas, fikiran dia sehat, tubuh badan dia sehat, tubuh badan dia sempurna. Sebab itu susu ibu adalah susu yang paling berkhasiat yang kita nak perjuangkan. Ibu-ibu, anda seorang hebat luar biasa, di mana anda sangat committed untuk menjadikan anak anda insan yang sangat juga kuat seperti ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Halimatun Sa'diyah. Dan yang terakhir adalah Sri Kandi Ummu Salamah. Sri Kandi Ummu Salamah, anda pernah dengar? Kalau anda tak pernah dengar, jarang-jarang dengar. Pengorbanan beliau adalah dipisahkan daripada anak dan suaminya. Ketika hayat dia penuh dengan penderitaan, di mana terpaksa berjauhan dengan suami, terpaksa berjauhan dengan anak-anak, dan hak kasih sayangnya dirampas hanya kerana untuk menegakkan agama Islam, dan dia memilih untuk setia bersama agama Islam. Dan di situlah kita lihat bagaimana hati seorang ibu ni berjauhan dengan anak, hati seorang isteri ni bila berjauhan dengan suami, demi agama Islam, demi untuk meneruskan kehidupan, beliau sanggup untuk berpisah daripada suami dan anak-anak. So, kita jadilah seperti mereka. Tirulah kehebatan semangat Sri Kandi Islam yang memperjuangkan agama ni dengan sangat luar biasa. Jiwa yang kental, hati yang sangat kuat semangat akan melahirkan Sri Kandi yang hebat untuk Islam. So, kalau anda nak jadi Sri Kandi Hajar yang hebat, Sri Kandi Sumayyah yang hebat, Sri Kandi Siti Khadijah yang sangat hebat luar biasa, kita kena ada hati yang sangat mantap dan menjaga Islam dalam hati kita sepenuhnya, insya-Allah. Jaga Allah dan jaga Islam dalam hati kita, insya-Allah kehidupan kita akan sentiasa disinari dengan cahaya keimanan, dan kita akan diserap oleh Allah untuk masuk ke syurganya, insya-Allah. Amin ya Allah ya Mujib. Okay, thank you sebab sudi follow live Solehah pada hari ini. Semoga anda semua ceria dan terus bersemangat, dan jadilah sehebat Sri Kandi Islam yang sangat luar biasa untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.